tak ikut kitab wahyu yang dibawa oleh Nabi Musa, mereka tak dengar kata, menyebabkan Allah murka kepada mereka. Intaqamna minhum, kami Allah menghukum mereka dengan hukuman kami. Fa'aghraqnahum arjam'ain, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Fir'aun dan berjuta bala tenteranya ditenggelamkan oleh Allah. Walaupun Fir'aun memiliki kerajaan yang besar, kuasa besar di zamannya, zaman tu kuasa besar ialah kerajaan Mesir, kuasa besar dunia. Tak ada yang boleh lawan dia masa itu. Zaman lain Amerika kuasa besar. Zaman itu Fir'aun yang jadi kuasa besar negeri Mesir. Maka Allah hukum Fir'aun dan bala tenteranya ditenggelamkan oleh Allah bila dia bermasa. Setelah Allah Ta'ala beri tempoh, beri masa yang panjang, mereka yang memerintah itu berfikir, mengambil pengajaran, degil juga, lawan juga, Allah Ta'ala tenggelamkan mereka. Setelah dia beri masa berpuluh tahun, bukan masa yang pendek, berpuluh tahun. Bila sampai masa, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa memimpin Bani Israel meninggalkan negeri Mesir, cari negeri lain, berhijrah. Nabi Musa pun keluar di waktu malam, ketika penduduk negeri Mesir tidur, keluar-keluar tak temu jalan. Lalu seorang tu mengatakan, kerana Nabi Yusuf ada wasiat, kena bawa sama jenazah Nabi Yusuf yang dikebumikan di Mesir. Tak ada siapa tahu, malaikat seorang perempuan tua. Lalu perempuan tua tu ditanya, di mana kubur Nabi Yusuf? Kata orang perempuan tua tu kan Nabi Musa dengan syarat, baru saya boleh beritahu. Syaratnya aku nak masuk syurga, kata dia. Nak masuk syurga denganmu. Musa kata, macam mana? Syurga ni bukan hak aku, hak Allah Ta'ala. Kena Allah Ta'ala izin. Lalu Allah mewahyikan kepada Nabi Musa, ya, Allah Ta'ala jamin perempuan ni masuk syurga. Barulah tunjuk kubur Nabi Yusuf, digali, dibawa mayatnya, dibawa sama, baru jumpa jalan. Jumpa jalan, belum sampai ke tempat yang dituju, sampai tepi laut waktu siang hari, tak boleh nak jemerang. Masa tu Fir'aun yang sudah bangun bersama dengan bala tenteranya, rakyatnya, berhimpun beramai-ramai 1 juta lebih untuk memburu Musa dan Bani Israel, untuk menangkap dan membunuh. Mengejar dengan pasukan berkuda dan segala alat kelengkapan, sehingga debu nampak menjulang ke langit. Ramainya bala tentera yang memburu kaum Bani Israel ketika mereka dalam keadaan takut di tepi laut. Mereka berkata, inna lamudrakun, kita akan dapat ditangkap. Kali ini habis hak kita. Nabi Musa menjawab dengan jawapan seorang Rasul yang yakin kepada pertolongan Allah. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, kata Nabi Musa. Kalla, tidak sekali-kali. Fir'aun tidak akan dapat menangkap kita, tidak akan dapat membunuh kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersama dengan aku Tuhan aku. Sayahdin, ia akan tunjukkan kepada aku bagaimana nak menyelamatkan kita. Maka malaikat Jibril datang menyuruh Musa memukul laut dengan tongkat. Dipukul laut dengan tongkat, maka Allah menjadikan lorong-lorong yang luas laksana lebuh raya, dan air laut mengangkat macam bukit. Air laut, tanah lautnya kering, tak ada air lagi. Air terangkat macam bukit. Di kiri kanan lorong-lorong itu, Musa masuk lorong kaum Bani Israel, 12 kabilah dia, melalui 12 lorong. Bila mereka sapa seberang sana, mereka selamat. Fir'aun pun sapa. Tengok, lorong ada. Fir'aun teragak-agak. Fir'aun.
Tapi geram dan panahnya terhadap Nabi Musa dan Bani Israel tak tertahan lagi. Lalu masuk melalui lorong-lorong itu. Sampai di tengahnya laut bertangkup. Mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa yang disebut dalam Quran, yang disebut dalam Taurat, yang disebut dalam kitab-kitab Nabi-Nabi zaman dulu, dibaca oleh golongan ahli kitab. Faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Dan maka kami jadikan mereka orang yang dahulu, salafan, orang yang dahulu, wa mathalan, dan contoh kepada orang yang kemudian. Orang yang kemudian ini termasuk kita lah. Yang kemudian, contoh yang awal yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala, iaitulah kaum yang dimenasakan dengan kejahatan dan amal mereka. Walaupun mereka adalah kerajaan yang besar, kuasa besar dunia, kaya, memberi bantuan kepada rakyat, tolong rakyat, bantu rakyat dengan projek, tapi lawan Rasul dan lawan kitab yang diturunkan oleh Allah. Menjadi contoh, mereka dibinasakan oleh Allah. Contoh zaman dulu dan pengajaran kepada orang yang kemudian. Begitulah orang yang kemudian, kalau tak ikut Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengajak kepada Quran kita tak ikut, kita buat main-main, Allah Ta'ala bagi tempoh dulu. Bila tiba masanya dibinasakan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah dengan cara zaman masing-masing. Zaman Nabi Musa dengan laut yang menenggelamkan mereka. Zaman Nabi Hud, angin yang kuat. Zaman Nabi Saleh, tempik yang kuat. Sehingga memecahkan jantung. Anak telinga jantung pun pecah. Mati habis. Nabi kaum Lut dilingkupkan negeri mereka. Dengan kebakaran kaum Nabi Shu'aib. Api yang besar membakar mereka. Dan macam-macam Allah Ta'ala boleh buat. Walillahi junudus samawati wal ard. Dan bagi Allah bala tentera yang ramai di langit dan di bumi. Tentera Allah banyak. Di langit ada, di bumi ada. Kadang-kadang tentera halus, nyamuk yang membinasakan Namrud dan kerajaannya. Dengan tentera nyamuk yang halus membinasakan Namrud dan kerajaannya. Begitulah Allah Ta'ala boleh binasakan mana-mana kerajaan dan rakyat dia yang lawan kitab Allah, yang lawan ajaran Rasulullah yang diutuskan oleh Allah mengikut zaman masing-masing. Peristiwa ini hendaklah menjadi pengajaran kepada orang yang beriman. Orang yang beriman jangan putus asa. Orang yang beriman yang berjuang, yang menegakkan ajaran Allah, jangan putus asa. Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Islam. Islam akan menang bila-bila masa. Bila Allah Ta'ala nak lulus, dia luluskan serta-merta. Tak ada siapa yang boleh sekat. Dan musuh yang lawan Islam akan dibinasakan. Walau dia kuat macam mana pun, tak boleh nak sekat. Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Wa la tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah innallaha azizun dzuntiqam. Dan sesungguhnya mereka merancang tipu daya mereka. Macam-macam, satu rancangan untuk tipu rakyat. Lepas rakyat ditipu, aku berada di sisi mereka, kata Tuhan. Allah berada di sisi perancangan mereka. Walaupun perancangan mereka boleh meruntuhkan bukit buka dan gunung ganang. Hebatnya perancangan mereka, projek mereka. Sampai bukit boleh diruntuhkan. Begitu hebat. Allah Ta'ala tidak mungkin janji terhadap Rasul-Rasulnya. Janji untuk memberi kemenangan kepada Islam dan membinasakan musuh. Bila Allah Ta'ala menjatuhkan hukumannya, hukuman Allah sangat dahsyat. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sesungguhnya mereka merancang tipu daya mereka, aku juga merancang untuk lawan tipu daya mereka. Beri tempoh kepada mereka sedikit demi sedikit.
amihilhum ruwaida, beri tempoh kepada mereka sedikit demi sedikit, akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah. Orang yang beriman mengambil pengajaran, jadikan contoh. Inilah yang akan dibuat oleh Allah kepada umat yang kemudian, sebagaimana dibuat pada umat zaman dulu yang durhakakan Allah. Dan orang yang beriman menunggu kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.